Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Setelah tular di media sosial baru-baru ini berkaitan dengan isu Projek Jana Wibawa, setelah nama bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang menjadi paling trending hari ini, yang menjadi isu setelah Muhyiddin Yassin disahkan oleh SPRM sebagai suspek, dan banyak persoalan yang bermain di fikiran netizen dan juga seluruh ahli politik, pemimpin-pemimpin politik, dan sudah pasti spekulasi pun banyak dibuat oleh pemimpin lawan, pemimpin dari parti lawan. Ada juga yang mendakwa bahwa adakah isu ini yang dilibatkan bahwa hanya nama Muhyiddin Yassin, setelah Wan Saiful Wanjan pun telah dikaitkan dengan dua tuduhan menerima dan meminta rasuah sebanyak Rm6.9 juta daripada dana Rm232 juta Jana Wibawa. Dan ada kenyataan yang bagi saya persoalan yang mengejutkan, bahwa adakah ahli keluarga pemimpin politik pun terlibat? Ini sudah pasti bermain di pikiran kita. Tidakkah hanya seorang individu saja yang terlibat, seorang pemimpin saja yang terlibat? Dan akhirnya ada satu pendedahan dari Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said. Dalam kenyataan beliau berkata sebanyak sebanyak 56 projek mendapat SST dan keseluruhan projek bernilai Rm6.3 bilion. Dalam satu artikel, beberapa surat setuju terima projek Dana Wibawa Babit ahli keluarga pemimpin politik. Namun tidak dinyatakan siapakah ahli keluarga pemimpin politik ini. Tapi spekulasi demi spekulasi memang sudah dibuat oleh banyak orang. Jadi saudara-saudara, ini satu isu yang paling mengejutkan hari ini. Sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu sekejap channel ini dengan menekan butang subscribe dan share video ini dan tekan butang like. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said, berkata sebanyak 56 projek mendapat SST dan keseluruhan projek itu bernilai Rm6.3 bilion. Beliau berkata setakat ini SPRM belum dapat mengenal pasti nilai sebenar projek itu. SPRM sudah menjalankan siasatan terhadap isu berkaitan tender rundingan terus. Antaranya adalah projek di bawah Jana Wibawa, yang mana ia membabitkan projek pembangunan dan infrastruktur. Pada masa yang sama, Azalina juga berkata terdapat juga beberapa tambahan projek lain yang masih dalam tindakan dan siasatan SPRM. Baru-baru ini SPRM telah mengesahkan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin antara suspek yang disiasat bagi projek Jana Wibawa. Sumber SPRM juga dilaporkan berkata, dalam siasatan itu Muhyiddin adalah suspek siasatan ketika beliau dipanggil memberi keterangan. Jadi saudara-saudara semua, tuan-tuan dan bapak semua, menjadi persoalan, adakah benar ahli keluarga pemimpin-pemimpin politik yang terlibat dengan isu projek Jana Wibawa ini, adakah memang benar-benar terlibat, dan siapa pemimpin, siapakah ahli keluarga pemimpin politik yang terlibat ini, seperti yang dinyatakan oleh Datuk Seri Azalina Othman Said setelah beberapa surat setuju terima projek Jana Wibawa Babit ahli keluarga pemimpin politik. Salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu kekecohan yang berlaku di Dewan Rakyat hari ini yang mengejutkan, yang di Pertuan Agong, dan juga sudah pasti mengejutkan Perdana Menteri Malaysia dan seluruh Malaysia. Dengan satu kenyataan daripada pemimpin yang ternama, pemimpin yang tersohor, yang besar pengaruhnya, dengan satu kenyataan beliau yang telah membuat
kenyataan bahwa titah yang di Pertuan Agong disediakan oleh kerajaan. Jadi pada akhirnya banyak pemimpin-pemimpin di luar sana yang telah respon kenyataan ini, bahwa ada juga pemimpin dari parti lawan yang ingin pemimpin ini daripada Perikatan Nasional untuk menarik balik apa yang telah dinyatakan oleh Tuan Ibrahim yang juga timbalan Presiden PAS. Dewan Rakyat kecoh disebabkan kenyataan titah agong disediakan kerajaan. Dan yang membuat kenyataan ini adalah Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man PN Kebang Kerian. Dewan Rakyat kecoh seketika apabila RSN Raya dari PH Jelutong meminta Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dari Perikatan Nasional Kebang Kerian menarik balik kenyataan bahwa titah yang di Pertuan Agong disediakan oleh pihak kerajaan. RSN Raya berpendapat bahwa tindakan Tuan Ibrahim ini adalah satu sangkaan yang jahat, sangkaan yang tidak baik kepada yang di Pertuan Agong. Saudara-saudara, menurut Anda, adakah Anda setuju ataupun tidak setuju dengan kenyataan yang telah dibuat oleh Tuan Ibrahim ini? RSN Raya mendakwa kenyataan tersebut sebagai satu sangkaan yang jahat. Kebang Kerian telah membuat sangkaan jahat bahwa titah yang di Pertuan Agong disediakan oleh kerajaan. Sangkaan itu adalah satu sangkaan yang jahat terhadap Agong. Dan menurut RSN Raya, PH Jelutong, beliau berkata, "Saya mohon kenyataan itu untuk ditarik balik." Tuan Ibrahim bagaimanapun menyangkal perkara itu dengan menyifatkan ia sebagai prosedur yang sememangnya diketahui semua pihak. Saya pernah jadi anggota kabinet, pernah duduk dalam kerajaan, kita tahu prosedur, walaupun beri teks ucapan kepada tuanku, terpulang kepada tuanku nak pakai atau tidak. Tapi asasnya adalah disediakan dan bentang dalam kabinet. RSN Raya yang tidak berpuas hati terus mempersoalkan penjelasan Tuan Ibrahim. Macam mana yang berhormat tahu bahwa Agong telah menerima kenyataan yang ditulis oleh kabinet? Kemungkinan Agong dah pindah. Jangan buat kenyataan menuduh. Jangan pertikaikan titah tuanku. Saya minta kenyataan untuk ditarik balik. Saya mohon ruling keputusan, katanya. Tuan Ibrahim bagaimanapun bertegas untuk tidak menarik balik kenyataan berkenaan. Maksudnya Tuan Ibrahim tetap dengan pendirian beliau bahwa memang titah yang di Pertuan Agong itu disediakan oleh kerajaan. Menurutnya, saya fikir tak ada keperluan untuk ditarik balik sebab semua orang faham. Kemudian Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad PH Kuala Selangor turut mencelah dengan memberi penjelasan bahwa titah Agong bukan lagi ucapan kabinet apabila ia telah diterima. Sebaik saja yang di Pertuan Agong menerima ucapan titah yang telah disediakan oleh kabinet, bermaksud ia adalah titah Agong, bukan titah kabinet mana-mana kerajaan. Harap faham itu prosedur. Jadi saudara-saudara, akhirnya inilah yang telah mencetuskan satu kekecohan di Dewan Rakyat. Apa komen Anda? Bagi saya ini satu kejutan besar kepada Istana Negara dan juga kepada Perdana Menteri. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya.